Okey. Okey, nama saya ialah Syarwilan Analaki Sugunan dan nombor matrik saya ialah 10 DKM 21F1106. Nama saya sama bagi Sama Sejahtera. Nama saya Arwin Raj, anak lelaki Ravindran. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1026 dari kelas DKM 2B. Selamat pagi semua. Nama saya Navindran Analaki Arividas. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1138 dan saya juga dari kelas DKM 2B. Salam sejahtera Tuan, nama saya Melvin Paul. Saya dari kelas DKM 2B. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini ialah iaitu topik 8. Nilai kasih sayang, kemerosotan nilai kasih sayang terhadap di kalangan generasi muda. Jadi sebelum saya ingin melakukan perbincangan, saya akan memberikan definisi bagi nilai kasih sayang ini. Jadi nilai kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Terdapat pelbagai ciri-ciri nilai kasih sayang yang telah saya dapati, iaitu antaranya ialah kasih sayang lahir dari hati yang ikhlas dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau orang lain. Yang keduanya ialah perasaan sayang sesama manusia akan melahirkan suasana yang harmoni, manakala sayang kepada alam akan menjadikan persekitaran terpelihara. Dan yang terakhir sekali ialah sifat ini perlu dipupuk dari kecil dalam diri anak-anak agar kehidupan lebih sejahtera. Dan itu saja daripada saya definisi. Okey, saya ingin nak tanya, ada tak apa-apa faktor-faktor tentang topik yang berkaitan ini? Okey, saya ada dua faktor. Saya nak membentangkan pada hari ini. Alright, faktor yang pertama adalah kurang berinteraksi antara dengan keluarga, ibu bapa. Di mana kanak-kanak kita selalu memakai gadget. Kalau you tengok kalangan kita remaja, kita selalu suka memakai gadget dan ini memberikan peluang untuk tidak kita berinteraksi dengan keluarga, maka mereka tidak dapat mengetahui emosi kita dan juga kasih sayang antara kita akan menjadi lebih lemah. Mereka jarang berkomunikasi antara satu sama lain dan ini merupakan salah satu faktor yang menjadi salah satu yang memberikan faktor yang tidak baik untuk kemerosotan nilai kasih sayang. Dan untuk kedua pula adalah jika ibu bapa selalu sibuk dengan kerja dan mereka tidak dapat memberi masa untuk kanak-kanak mereka, maka kanak-kanak mereka juga tidak akan mempedulikan tentang ibu bapa, lalu mereka akan pergi membazir dan buat benda yang lain dan ini juga boleh menjadi salah satu faktor di mana kasih sayang boleh merosot antara keluarga dengan kanak-kanak. Saja untuk saya. Baik, terima kasih Melvin. Dan boleh tak sesiapa memberikan saya beberapa kesan bagi topik yang berkaitan ini? Okey, saya nak juga memberi 4 kesan daripada topik ini. Pertama sekali adalah dapat kekurangan didikan agama. Contohnya, kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mahirnya. Kedua ialah lebih berisiko terkena penyakit. Contohnya, anak yang kematian ayah atau ditinggal ayahnya lebih berisiko hendak terkena penyakit dalam kehidupannya. Ketiga adalah rasa percaya diri kurang. Anak yang berkurang dapat perhatian ayahnya biasanya akan mengalami konflik dalaman sehingga menjejaskan rasa percaya diri. Kajian daripada ini, State University menunjuk anak yang mendapat perhatian ayahnya mempunyai rasa percaya diri yang lebih kuat. Yang keempat, lebih cenderung dengan masalah sosial dan konflik dalaman. Remaja yang tidak dapat mencukup perhatian daripada masyarakat
biasanya akan terlibat dalam gejala sosial dan juga berdepan dengan pelbagai masalah hidup. Itu je daripada saya. Baik, terima kasih kepada Haravin. Okey, sekarang ni kita telah mendapati faktor dengan kesannya. Jadi, saya ingin tahu apakah langkah-langkah untuk yang berkaitan dengan topik ini. Terima kasih Seri Wilan. Terdapat 3 langkah yang efektif supaya dapat meningkatkan nilai kasih sayang terhadap generasi muda kini. Yang pertamanya adalah keluarga. Keluarga boleh memainkan peranan penting dalam memupuk nilai-nilai kasih sayang terhadap keluarga. Ibu bapa boleh memupuk amalan nilai-nilai kasih sayang ini dengan menunjukkan contoh yang baik. Antara contohnya adalah ibu bapa boleh meluangkan masa kepada anak-anak mereka untuk mendapati masalah-masalah anak-anak tersebut. Langkah seterusnya adalah pihak sekolah. Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan dalam meningkatkan nilai kasih sayang tersebut. Contohnya, pihak sekolah boleh memberikan nasihat kepada pelajar agar sentiasa mengamalkan nilai kasih sayang dalam kehidupan seharian mereka. Amalan nilai kasih sayang ini akan membolehkan pelajar menjadi pelajar yang insan, mulia dan cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke universiti dengan selamat dan tidak terjebak dan menafikan tingkah laku mereka dengan pengaruh kawan yang lain. Langkah terakhir adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan amalan kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan untuk melaksanakan program kesederaan. Contohnya, pihak kerajaan boleh melancarkan kempen amalan nilai murni melalui stesen televisyen dan radio milik kerajaan. Pihak kerajaan juga boleh meminta Kementerian Belia dan Sukan KBS melaksanakan program-program yang dapat memupuk dan meningkatkan nilai kasih sayang dalam generasi muda kini. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Nawindran. Jadi secara kesimpulannya, perbincangan ini telah memberikan pelbagai idea dan manfaat tentang nilai kasih sayang ini. Jadi saya berharap agar generasi muda terutamanya pada zaman ini akan mengiktiberatkan dan menjadikannya sebagai teladan berkaitan dengan isu yang telah dibincangkan ini. Oleh itu sahaja daripada kumpulan kami dan kami ingin mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mula celak.